Baik. Yang kedua, kalau boleh cuba elakkan daripada bersangka buruk terhadap pasangan. Dia lain daripada kita nak investigation. Kalau investigation mungkin kita kata kena sangka tak baik dulu. Tetapi dalam rumah tangga, bahkan dalam kehidupan yang berakhlak, mengikut kaedah yang masyhur al-aslu bara'atuz zimmah. Asal tu orang tu selamat, tak ada salah apa-apa. Jadi begitu juga dengan pasangan. Maka sebaiknya kita berhusnuzan. Orang yang kita bersama dengan dia, orang yang tahu keadaan kita, kita tahu keadaannya. Mungkin pada masa itu dengan sebab kita husnuzan, dia akan fikir begitu panjang. Kalau apa-apa yang dia buat, dia rasa terbabas. Dan dia rasa tidak akan seronok, dan dia akan rasa kaku, dan dia akan bagi tahu apa yang berlaku. Dan kita sebagai seorang isteri, sebagai seorang suami, bagi tahu balik sebaik-baiknya begiang, maka dia akan faham. Dan inilah sikap yang sepatutnya kita kena ada. Bahkan suami isteri bila nampak hal ni, sewajarnya dan semestinya akan cuba untuk menyelesaikan hal tersebut, menghilang dan menyahkan daripada naluri hatinya segala su'uzan, sangkaan yang tak baik atau bertangguh-tangguh sehingga kadang-kadang membawa kepada jauh lebih parah daripada itu. Ini penting. Begitu juga seterusnya, antara perkara yang saya nampak penting untuk penyelesaian dalam isu ni ialah kita cuba bantu pasangan untuk membuat perubahan dan memperbaiki kesilapan. Bukan makin condemn, makin kata, makin ejek, makin kritik. Semangat dan motivasi, bukannya kritikan dan leteran semata-mata. Anda ni dulu macam tu dah sampai sekarang, tak berubah-ubah. Jadi bila keadaan macam ini, kita telah silap dalam mengemukakan satu cara untuk menyelesaikan, bahkan akan menambahkan lagi. Yang peliknya, kadang-kadang orang ketiga ini pula jadi pendengar setia. Ini jadi masalah. Jadi kawan ni pun sebahagian hatinya telah rasa lebih cenderung kepada yang ni. Sedangkan kepada yang hak sebenarnya, dia rasa tak puas hati dan macam-macam lagi. Jadi dengan sebab itulah perkara seperti ini perlu kita buat, iaitu dengan cara cuba baiki kesilapan. Apa-apa salah, jom, tak apa, mari kita ambil wuduk semua, kita solat, kita doa kat Tuhan, kita mohon munajat pada Tuhan. Jom, lama dah kita tak ke masjid, apa kata kita bawa keluarga kita semuanya ke masjid. Jom, sudah lama dah kita tidak melakukan ibadat-ibadat yang wajib, maka secara bersama kita lakukan dan sebagainya lah. Mungkin kalau kaya ke, ada rezeki banyak ke, kita dah 8 tahun dah tak pergi umrah, jom kita pergi umrah sekali. Kita taubat, kita berusaha, maka sudah tentu akan jadi baik. Begitu juga antaranya saya nampak ialah apabila berhadapan dengan sesuatu isu atau masalah, pasangan perlu menyatakan pendapat secara terbuka. Jangan duk pendang. Pendang tu lah kalau berlaku macam gunung berapi. Itulah adanya, bukan kapal terbang saja, piring terbang, makuk terbang, macam-macam terbang. Lepas tu baru sesat. Sebab ada orang bila berlaku konflik dia akan pecah. Lepas tu baru sesat. Lepas tu lihat lain pula. Jadi kalau apa benda ni? Jadi perangai macam ini kadang-kadang yang rugi dia sendiri dan menunjukkan ketidakmatangan. Jadi jangan mengkritik, salah, menyalah, tapi bawalah berbincang dan perbanyakkan sikap tolak ansur. Kalau cara macam ini, insya-Allah pasangan bila dia boleh luah. Bila kita ni boleh luah, kita akan rasa lega. Sebab itu kadang-kadang orang tengah marah, cuba cakap. Dia pun cakap. Dia nak marah ni, dia tak lama. Akak suara pun 10 minit je. Lepas tu serak suara, slow tu. Lepas tu gini-gini. Akhirnya, iyalah aku bukan ruannya sangat, tapi dah lah geram sangat kau ni. Jadi dia pun akhirnya, lepas tu dia counter, akhirnya dia pun faham. Dan akhirnya boleh bincang. Ertinya, manusia ni, kalau kita datang dengan berhikmah, berhemah, dengan cara yang baik, masalah yang sesuka-suka mana pun dapat diselesaikan dengan sebaik. Begitu juga antaranya ialah sesuaikan dengan kehendak diri kepada kehendak bersama.
Maknanya jangan nampak kepentingan kita saja. Saya nak. Tapi isteri kita ataupun suami kita, saya ingat nak pergi shopping ni, betul, bagus. Tapi dalam shopping bila pula nak pergi solat? Pergi juga solat sekali, ajak sembahyang jemaah sekali. Kadang-kadang kawan ni betul dalam bab dunia ni memang tak habis, ada je kita nak. Tapi untuk akhirat macam mana? Kalau kita boleh buat, alangkah baiknya, dan sudah tentu kita dapat mencapai kesepakatan pandangan antara dua pihak, sudah pasti boleh bertolak ansur. Ialah ini hak suami dia, ini hak isteri dia. Hobi masing-masing boleh diketengahkan. Suami hobinya suka memancing, isteri pula hobi dia shopping. Carilah tempat shopping yang berhampiran dengan tempat memancing. Jadi suami pergi lepas isteri sana, isteri pula tak apa, tinggal dia duduk mancing. Janji 2 jam, mancing tak boleh 10 minit. Selesai masalah. Sebagai contoh. Tapi sebenarnya maksud saya, ruang yang sedikit yang boleh digunakan itu sebagai satu hak kebebasan tu alam baik. Tapi janganlah bila sebut memancing ni, bila hobi ni, sampai tak tahu apa-apa, siang malam pagi petang duk mancing, sampai 10 hari 20 hari duk mancing. Jadi itu boleh membawa kepada ketidakseronokan dalam kehidupan dan tak akan menyelesaikannya. Itu sebahagian. Wallahualam.